DAP tak berkuasa, saya yang berkuasa, kata Mahathir. 2 kali hadir acara pejuang, Perdana Menteri beri nasihat pada Osman. Muhyiddin buat pengumuman mengejutkan. Najib cabar Mahathir turun ke Sabah. Macam mana nak kata dia berkuasa? Dia tak ada kuasa. Dr. Mahathir Mohamad mengulangi penafian terhadap tanggapan yang mengatakan DAP mempunyai kuasa untuk mengawalnya ketika memimpin Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, dakwaan beliau dikawal oleh DAP adalah tidak benar dan DAP tiada kuasa untuk berbuat demikian. Untuk mengatakan DAP mengawal saya fikir anda menghina saya. Jika anda fikir DAP dapat mengawal saya, kata Mahathir dengan tegas dalam wawancara bersama Malaysia Kini. Katanya, meskipun pemimpin DAP dilantik sebagai Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, Perdana Menteri masih lagi berkuasa mengawal menteri. Ini tak benar sama sekali. Jelah DAP ada dalam kerajaan dan dia menjadi Menteri Keuangan. Dia mengawal wang kerajaan sepenuhnya, tapi saya kawal. Banyak cadangan-cadangan dia, Menteri Keuangan, walaupun saya kata boleh bawa dalam kabinet, tapi kabinet tolak. Umpama menghapuskan tol, kabinet tak setuju. Dia nak ambil alih PLAS pun, kabinet tak setuju. Nak kata dia berkuasa, dia tak ada kuasa. DAP tak berkuasa, yang berkuasa saya. Orang tahu, saya jadi Perdana Menteri lama. Masa saya jadi Perdana Menteri, 22 tahun. Siapa yang kuat mengawal saya? IMF atau Tabung Kewangan Antarabangsa tak kawal saya. World Bank tak kawal, katanya lagi. Pakatan Harapan mencipta sejarah baru politik negara apabila menumbangkan Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Barisan Nasional tumbang buat pertama kali dalam sejarah politik negara selepas lebih 60 tahun menguasai kerajaan. Kejayaan itu menyaksikan Mahathir yang ketika itu pengerusi Bersatu kembali menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun dan membentuk kerajaan bersama PKR, DAP dan Warisan. Bagaimanapun, hayat Kerajaan Pakatan Harapan tidak lama apabila krisis politik berlaku pada Februari 2020 yang menyaksikan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa keluar parti itu daripada Pakatan Harapan. Ia kemudian disusuli dengan kumpulan bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali mengikut jejak Muhyiddin. Keputusan itu menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan yang dibentuk selama 22 bulan tumbang dan Muhyiddin membentuk Kerajaan Perikatan Nasional bersama UMNO, PAS dan GPS serta parti dari Sabah. Tambah Mahathir lagi, meskipun DAP menjaga keuangan negara, namun bantuan tetap diberikan kepada negeri Kelantan dan Terengganu yang dikuasai PAS. Kelantan hampir muflis, nak bayar gaji tak boleh. Lim Guan Eng yang cadangkan supaya Kelantan diberi secara sekali atau one off 400 juta ringgit, Terengganu 200 juta ringgit. Ini bukan negeri Pakatan Harapan, tapi dia negeri Melayu. Dia Guan Eng tahu masalah. Soal Kelantan nak beli kereta Mercedes, dia punya masalah, katanya lagi. Dalam pada itu, ditanya mengenai legasi yang ditinggalkannya dalam tempoh 22 bulan memimpin kerajaan, Mahathir berkata, peralihan kuasa tanpa sebarang kekecohan dan pertumpahan darah juga adalah sesuatu yang boleh dibanggakannya. Kita kena fikir, biasanya bila berlaku pertukaran kerajaan, akan berlaku keganasan. Kita tukar kerajaan yang berusia 60 tahun kepada kerajaan baru tanpa sebarang masalah. Kalau tengok tempat lain, sampai berperang, sampai membunuh, tapi di Malaysia tak ada. Ini adalah satu kejayaan. Kedua, kita bentuk kabinet daripada parti berbeza dan kabinet ini dapat bekerja dan berfungsi 22 bulan. Kabinet ini dapat membuat keputusan bagi mengurus dan menjadikan kerajaan yang bersih, katanya lagi. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah menasihati bekas Menteri Besar Johor, Osman Sapian, berhubung tindak tanduknya sehingga menimbulkan kontroversi baru-baru ini. Perkara tersebut diakui sendiri adun kempas itu ketika ditanya sama ada Muhyiddin yang juga Perdana Menteri ada menyatakan sesuatu kepadanya mengenai tindakannya menghadiri program Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang di Slim Perak bulan lepas. Osman berkata, Muhyiddin yang juga Adun Gambir sempat memberikan nasihat secara santai ketika bertemu pada sesi sidang Dun Johor pada Khamis lepas dan hari ini. Beliau Muhyiddin cakap dengan saya, slow sikitlah, jangan cakap banyak.
Katanya ringkas ketika ditemui pemberita selepas persidangan Dun Johor di Kota Iskandar di Iskandar Puteri. Sebelum ini, tular video yang menunjukkan Osman, Ketua Bersatu Bahagian Air Hitam, dipercayai sedang berucap berkempen menyokong calon bebas Amir Kushairi Muhammad Tanusi ketika pilihan raya kecil Dun Slim. Namun, Osman dilaporkan sebagai berkata kehadirannya di program itu hanyalah sekadar bertemu rakan lama sambil makan angin dan tiada kaitan dengan hal politik. Saya pergi kerana memenuhi jemputan kawan-kawan lama yang kebanyakan juga adalah ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Mereka mahu tahu kedudukan sebenar saya di dalam Bersatu dan simpati dengan saya. Mereka ucap terima kasih kerana bersama mereka di Slim baru-baru ini dan mereka belanja makan. Itu saja, katanya. Pengerusi Lembaga Disiplin Bersatu, Tan Sri Megat Najimuddin Megat Has, ketika dihubungi Portal Malaysia Kini berkata keanggotaan Osman terlucut secara langsung kerana melanggar disiplin parti. Bagaimanapun, keahlian bekas Menteri Besar Johor, Datuk Osman Sapian dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia masih belum terbatal. Perkara itu disahkan Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zaiduddin, yang mengesahkan Osman akan dipanggil oleh Lembaga Disiplin Parti bagi menjelaskan tindakannya didakwa menyokong calon bebas pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim. Osman kemudian hadir lagi dalam acara Pejuang 3 hari selepas Lembaga Disiplin Bersatu berkata dia masih menjadi anggota parti itu. Abu Bakar Yahya, Setiausaha Politik Dr. Mahathir, memuat naik gambar dan video Osman dalam majlis meraikan jentera pejuang daripada Johor yang berkempen dalam pilihan raya kecil Slim. Gambar-gambar itu memaparkan Osman berucap, bergambar dan makan malam bersama pendukung pejuang dan melaungkan hidup pejuang. Yang terbaik yang kita nak tawarkan sebagai calon untuk memimpin Negeri Sabah tidak lain mas. Abdul Rahman Dahlan cuba menunjukkan ekspresi biasa pada Sabtu ketika pemimpin Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin membuat pengumuman mengejut mengenai calon gabungan itu untuk jawatan Ketua Menteri Sabah. Sewaktu orang ramai riuh bersorakan di bandar di utara Tuaran itu, Muhyiddin mengumumkan Haji Nur sebagai calon paling sesuai untuk jawatan Ketua Menteri dengan persetujuan rakan-rakan Perikatan Nasional dalam Gabungan Rakyat Sabah yang baru ditubuhkan. Pengumuman itu tentulah mengejutkan, kata Rahman, Ketua UMNO Tuaran yang hadir untuk menyambut Muhyiddin. Presiden Perikatan Nasional itu turun padang untuk memberikan sokongan kepada Haji Ji sebelum beliau menyerahkan borang pencalonannya sebagai calon Perikatan Nasional untuk kerusi tersebut. Pengumuman Muhyiddin bagaimanapun menimbulkan gelombang kejutan dalam kalangan pemimpin UMNO yang meletakkan 31 calon untuk pilihan raya berbanding 19 dari PPBM. Pemimpin UMNO termasuk Presidennya Ahmad Zaid Hamidi segera memberi respons dengan berkata perbincangan mengenai siapakah yang akan menjadi Ketua Menteri adalah peramatang. Apa-apa keputusan mengenai jawatan itu hanya boleh dibuat apabila Barisan Nasional dan rakan kongsi politiknya menang pilihan raya, kata Zahid. Beliau sebelum ini berkata pengerusi UMNO Sabah Bung Muhtaradin boleh menjadi calon yang sesuai untuk jawatan itu. Persoalan yang timbul dalam kalangan pemerhati politik adalah sama ada pengumuman Muhyiddin itu menunjukkan wujudnya peralihan kuasa dengan PPBM menunjukkan taring dengan membuat tuntutan awal ke atas jawatan tersebut. Mereka berkata Muhyiddin mungkin tahu bahawa pengumuman seperti itu pasti akan menyakitkan perasaan ahli UMNO dan merosakkan apa kerjasama longgar antara jentera pilihan raya kedua-dua parti itu. Tampaknya Muhyiddin bersedia untuk mengambil risiko. Adakah Muhyiddin cuba mengatakan bahawa PPBM berada di kerusi pemandu walaupun dengan calon sedikit berbanding UMNO? Ini tidak akan diterima baik dan boleh membawa impak yang serius. Jangan ketepikan sabotaj, kata seorang ahli politik tempatan. Penganalisis politik Lee Kuok Tiung bagaimanapun berkata keputusan Muhyiddin dibuat untuk mencabar Warisan Plus yang menguar-uarkan Syafiee Apdal sebagai satu-satunya calon Ketua Menteri. Suka atau tidak, Gabungan Rakyat Sabah juga perlu tampil dengan calon Ketua Menterinya sendiri, katanya, dengan menambah bahawa UMNO akhirnya akan mencadangkan calonnya sendiri dan parti itu kemungkinan akan memiliki suara yang signifikan mengenai masalah itu. Lambat laun, semuanya bergantung kepada siapa yang memiliki majoriti atau lebih banyak kerusi, kata Lee. Menyetujui bahawa pengumuman Muhyiddin bersifat peramatang, pemerhati politik Hamid Ismail berkata pengumuman itu tidak mungkin memberi impak yang besar dalam kalangan pengundi. Katanya, apa yang lebih penting adalah penubuhan Gabungan Rakyat Sabah kerana pengundi akan melihatnya sebagai penyatuan parti yang menentang Warisan Plus. Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang sempat menghubungi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada hari penamaan calon sebelum ini di Sempurna mendapat perhatian seterunya Datuk Seri Najib Razak.
Najib ketika dikalabakkan berkata, tindakan Syafiee membuat panggilan kepada Dr. Mahathir bagaikan kelakuan pelajar yang dibuli di sekolah. Dia mengadu pula, dia kata Najib dah datang ke Tawau. Presiden warisan ini penyokong kuat Atok Tun Dr. Mahathir. Tadi dia pun telefon Atok kata Najib datang Tawau. Macam budak sekolah mengadu dekat cikgu. Cikgu, ada budak jahat. Saya nak mengadu. Ini dia. Saya pula yang disebutnya dalam banyak-banyak pemimpin. Saya pula yang disebut. Katanya ketika sesi ceramah pilihan raya Bosku bersama jentera Barisan Nasional di Command Center Barisan Nasional Kalabakan. Sebelum ini, gambar dan video ahli parlimen sempurna itu viral apabila beliau mengadakan perbualan video dengan Dr. Mahathir. Dalam video itu, Syafiee membuat panggilan video dan memberikan perkembangan terkini sambil bertanya khabar kepada pengerusi Parti Perjuang tersebut. Syafiee turut memberikan maklumat mengenai keberadaan Najib yang kini di Tawau untuk membantu kempen Barisan Nasional. Najib di Tawau. Dia kempen yang Tun bolehlah. Tun yang selalu usir ini penyengah, pencuri. Takut kepada bosku ke? Sampai mengadu kepada Atok, kata Najib. Dalam pada itu, Najib mencabar Dr. Mahathir yang turun berkempen bagi memenangkan Warisan Plus pada pilihan raya negeri Sabah yang sedang berlangsung. Dengan nada sinis, Najib berkata, kehadiran Dr. Mahathir kemungkinan kemenangan besar gabungan rakyat Sabah yang disertai Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah atau PBS. Atok nak datang ke Sabah ke? Saya suka kalau Atok datang ke Sabah sebab mana-mana tempat dia datang, Barisan Nasional menang lebih besar. Saya harap dia datang ke Sabah, kempen di Sabah sebab orang Sabah tahu dalam masa 22 tahun kemudiannya menjadi Perdana Menteri ke-7 apa yang dia buat untuk orang Sabah, katanya. Selepas PRU ke-14, Barisan Nasional memenangi 8 kerusi PRK berbanding Pakatan Harapan yang memegang 5 kerusi. Barisan Nasional memenangi PRK Cameron Highlands pada 26 Januari 2019, Dun Semenyih pada 2 Mac 2019, Dun Rantau pada 13 April 2019, Parlimen Tanjung Piai pada 16 November 2019 dan Parlimen Kimanis 18 Januari lalu. Terbaru, Barisan Nasional turut memenangi kerusi PRK Cini dan Slim Perak pada 29 Ogos lalu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.